Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia, memasuki tahun 2023. Pastinya peniaga-peniaga di luar sana akan menghadapi pelbagai cabaran dengan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini. Tetapi apa yang paling penting ialah bagaimana kita semua perlu tekad, nekat untuk maju ke hadapan. Jadi untuk bersama dengan saya hari ini berbicara mengenai bagaimana untuk kita bersama-sama menghadapi cabaran 2023 ialah Tunku Syahizrin Tunku Azwil, seorang usahawan atau lebih dikenali sebagai Vivin. Yes, betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana hari ini, sihat ya? Atas jemputan ni. Sama-sama. Sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Perniagaan sihat tak sekarang 2023? Alhamdulillah. So far so good. So far so good. Tapi sebelum kita nak bicara mengenai perniagaan, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Vivin, bagaimana boleh dalam bahagian perniagaan ini dan juga apa perniagaan yang dicuburi sekarang? Okey. Sebenarnya I punya background, I belajar business management. Okay. So lepas belajar, I adalah buat beberapa kerja, kerja kebanyakannya ke arah digital marketing sebenarnya. Okay. Lepas tu, lepas I berjumpa dengan suami, kita orang sama-sama mula perniagaan F&B lah. Bermula dengan berniaga catering. So kita buat catering untuk orang kahwin, untuk majlis-majlis kerajaan, keramaian apa semualah. Lepas tu bila makin lama makin ada banyak pengalaman dalam F&B industri ni, kita orang dah banyak cabang, kita dah mula berani lah. So lepas kita buat catering tu, kita masuk tender kantin sekolah. Dan yang terbaru sekarang ni, kita baru buka kedai makan. Kedai makan ni pun nama catering kita orang juga, Kedai Kopi KL nama dia. So jadi macam tu lah permulaan I berkecimpung sebenarnya pasal ikut suami lah. Pasal ikut suami. Jadi bila pasal dia memang orang yang berniaga, dia tak pernah kerja. Jadi bila kita orang jadi partners, perniagaan tu kita nampak lebih mudah nak dijalankan dengan lancar lah. Pasal dah ada dua kepala kan. Kalau tidak, dia seorang je handle semua. Ada dua idea, dua perspektif. Betul. Nak berniaga itu kalau orang kata, cakapnya mudah. Tapi yang paling susah sebenarnya dalam industri F&B. Hanya mereka yang dah masuk dalam industri itu sahaja tahu kepayahan, keperitannya macam. Itu yang kita nak korek tu. Bagaimana keperitan supaya mereka di luar sana yang mungkin baru-baru nak terfikir nak masuk ke industri ni. Mereka perlu tahu. Sebenarnya kalau nak berniaga ni, bukan berniaga je lah. Kalau nak buat apa-apa pun sebenarnya, nombor satu, kena berani. Kena berani. Kalau dalam konteks perniagaan pula, kalau nak menjalankan bisnes, you kena kebal. Ilmu kekebalan tu penting. You kena kebal. Maksud kebal I kat sini, you have to be thick skin. You tak boleh malu. You tak boleh terlalu fikirkan apa yang orang cakap nanti, apa orang fikir nanti. Selagi you tahu apa yang you buat tu benda betul, tak ada salahnya, you memang kena go je. Memang kena fight je. Lagi satu pasal bila berniaga ni, you tak ada gaji bulan. Tak ada siapa confirmkan hujung bulan you will get this amount of money. Tak ada. Jadi kalau you takut, you terlalu berfikir tentang the what ifs, memang you susah nak jadi usahawan. Yang ilmu kebal I cakap tadi tu, bila kita berniaga ni, especially F&B, I jumpa dengan banyak orang. I bagi servis, I bagi produk. Produk I adalah makanan lah. Servis I semua. Jadi kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis orang yang ada beribu juta ragam. Contohnya macam bila kita dah 5 tahun berniaga, tiba-tiba tahun ke-6 baru kita sedar, ada punya customer yang macam ni tak pernah jumpa lah. The past 5 years kita berniaga, tak pernah jumpa customer macam ni. So along the way, sentiasa you akan hadapi cabaran-cabaran, demand, supply. Ni benda yang your everyday challenges lah, daily challenges. You memang kena hadap. Jadi yang kebal tu adalah kadang-kadang bila kita buat event ataupun kita tengah bagi servis lah pada orang, makanan. Contohnya makanan is very subjective. Kadang-kadang ada orang ni dia kurang garam. Ada orang ni dia rasa sikit je, dia dah rasa masin gila. Ada orang rasa tak. Jadi ilmu-ilmu kebal ni adalah ilmu-ilmu di mana you kena kebal bila
ada komplain, benda-benda macam tu. You tak boleh bila satu kali you rasa alamak silap lah aku hari ni, lepas tu you terus down, you terus nak give up. Susahlah. Tapi adakah dalam perniagaan ni kita memang perlu berpegang kepada prinsip dan juga falsafah perniagaan kita? Sebab kalau macam tadi kan Vivien kata kalau ada satu komplain, janganlah esok sama belacan tu kita letak garam banyak pula sebab ada di semata-mata satu komplain kata tak sedap. Betul. Jadi kita nak bertegas ke atau bagaimana? Kalau macam kita orang ambil pendekatan bertegas. Tegas Bertegas. Kita ambil majority Kita ambil voice majority. Pasal bila kita nak keluarkan satu produk makanan tu, kita dah ada orang-orang dia yang family kita, kawan-kawan terdekat, tukang masak kita sendiri. Bila tukang masak tu masak, orang pertama yang akan rasa adalah saya dan suami lah. So, I cakap kami lah. Kami tu saya dan suami lah. So, kami akan rasa dulu. Jadi, ada orang yang setuju dengan kita orang punya taste buds ni. Ada orang yang tak setuju. Jadi kepada yang tak bersetuju tu, harap maaf lah. Kita ambil pendekatan tu. This is what it is. This is our product. Sama macam kalau orang nak beli lipstick, ada colour merah jambu, ada colour merah hati. Ada orang suka merah jambu, ada orang suka merah hati. So you pick what you want lah. Your preference, it's up to you. Kita buat mass market. Kalau nak personalize tu, carilah personal chef ya. Betul. Masak sendiri kat rumah. Kalau nak personalize, boleh calling buat catering. Ikut apa you nak. Berapa kilo nak kami masak kan? Berapa kilo nak masuk garam, ikut-ikutlah satu sudut tak ada langsung. Tapi itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh orang berniaga ni, dia memang macam saya setuju dengan Vivien kata kental dan tebal. Tebal tu badan. Kebal telinga, hati tak boleh nak tisu sangat. Sebab setiap hari kita akan berhadapan dengan orang yang kita tak boleh nak jangka apa yang mereka nak cakap, apa perlakuan mereka kepada kita kan. Tapi saya tertarik dengan apa Vivien katakan tadi, daripada F&B, lepas tu ada masuk ke bahagian-bahagian lain, tapi tak lari bidang jugalah. Dia punya catering, mungkin ada yang lain-lain. Jadi dalam tahun 2023 ni, adakah itu strategi yang baik kepada mereka yang mungkin baru saja nak mulakan perniagaan untuk diverse lagi dalam punya perniagaan? Okey. Personally, kita rasa untuk baru nak bermula, mencabarlah dengan harga barang, dengan keadaan ekonomi. Jadi kita orang ni, I would say kita orang bernasib baik lah. Okay, bernasib baik pasal kita dah dalam industri tu lama. Bila dalam F&B punya business ni dah lama, jadi kita orang punya database tu dah besar, dah banyak. Jadi masa kita mula berfikir nak buka kedai pun, kita tak fikir pun nak cari customer baru lagi. Bukan. Kita hanya nak cari customer kita yang lama-lama, 13 tahun kita berniaga ni. Kita nak bagi tahu dia orang, kita nak buka kedai. Jadi kita orang sekarang ni, hari ni saya rasa hari ke-42 kedai itu dah operate. Okey. Jadi safe to say 80% yang datang adalah memang semua daripada existing database kita. So kita tak ada buat paid ads ke promotion marketing, semua kita tak ada buat lagi, semua organic traffic. Itu yang saya berminat nak tanya mengenai strategi pemasaran. Sebab kalau kita lihat sekarang, strategi pemasarannya banyak menggunakan media sosial, banyak menggunakan pengaruh ataupun influencer ini. Tapi itulah bila viral, boleh pergi ke takat mana viral itu? Adakah untuk long term? Betul. Jadi itu pasal kita orang sekarang ni bergantung kepada organic traffic, existing database. Kita tak nak lagi, kita tak berani nak buat promotion and marketing. Kita belum berani pasal kita kena tahu capacity kita sendiri. Ya betul. Capacity kita, production wise, lepas tu kita punya service, employment, pekerja cukup ke tidak. Kalau sekali tiba-tiba I panggil Siti Nurhaliza datang, kalau kursi pun ada 40 je, kalau ada 400 orang datang, lepas tu macam mana? Kan, nanti ada bad review lah. Jadi sebenarnya nak panggil influencer ke, nak buat paid ads, paid marketing ni boleh. Memang boleh. But you have to know your limit, your capacity tu. Pekerja you, supply you cukup ke tidak. Timing sangat penting bila kita bagi servis kat orang. Kan? Jadi pada kami lah, bila bisnes tu dah slow, baru kita start buat. Bila kita rasa ada perlunya benda tu, baru kita start buat. Pasal kebanyakannya nanti, bila dah terlalu cepat viral, kita tak dapat nak supply kepada demand tu,
memang akan viral benda lain lah. Servis berterabur, makanan tak cukup, beratur lambat. Ya. Jadi marketing and advertising ni strategi kami, bila dah slow, bila perlu baru kita go all out. Macam sekarang ni memang kita tak ada buat apa-apa pun. Kita orang pun takut. Oh. Faham? Jadi itulah kita kena semak-semak dululah bilangan Betul. kursi kalau restoran tu kan. Mampu tak muat tak. Nanti kalau viral ni dia selalu orang serbu sekali harum betul. kan. Lepas tu yang bahayanya selalunya orang kata macam one hit wonder lah bila kita dah viral ni. Pasal apa? Kita tak check kebolehan kita. Kita rasa kita boleh, lepas tu kita dah panggil ramai-ramai orang datang. Daripada ramai-ramai orang yang datang tu, kalau 70% kata kedai kita tak bagus, time tu je lah ramai orang. Itulah virality yang tak elok, yang jadikan kita one hit wonder tu. Kan, nanti untuk long term dia mungkin kita kena fikir-fikirkan kesan dan juga akibatnya. Betul. Banyak lagi sebenarnya untuk kita bincangkan, tapi untuk yang terakhir sekali saya ingin tanya mengenai strategi keuangan, terutama pada anak muda yang baru saja nak mencubukan diri dalam bidang perniagaan. Macam mana calculation dia? Mungkin dia kata cukuplah ada 10,000 modal, 20,000 modal. Bagaimana pengiraan? Okey. Frankly dan secara jujurnya, kita orang berniaga memang daripada perniagaan tu sangat kecil. Okey. Jadi kita orang pula berniaga makanan. Jadi bila kita berniaga makanan, kita buat catering, kita buat event ni semua, customer selalu akan bayar deposit dulu kat kita. Okey. Jadi deposit ni kita akan pastikan kita akan beli barang yang cukup, apa-apa semua. Lepas tu sehari sebelum event dia akan bayar full. Jadi kita orang ada advantage kat situ. Kita ada advantage kat situ because we get the money first. Kan? Ada advantage kat situ untuk catering. Macam untuk kedai pula, memang kena kumpul duit lah. Tapi macam saya cakap tadi, kita pun kena check dulu kapasiti kita. Kita punya kedai tu boleh tampung berapa orang, apa semua. Macam sekarang ni pun walaupun kedai dah run dalam 41-42 hari, masih ada banyak lagi penambahbaikan yang kita perlu buat. Jadi untuk orang yang berniaga menggunakan duit rolling, kan, apa yang ada kita beli dulu, apa yang ada kita beli dulu. Jadi kedai tu masih banyak lagi benda yang perlu penambahbaikan. Jadi kita nak tambah itu, nak tambah ini, nak tambah kerusi meja. Jadi semua tu kalau kita nak berniaga, kita kena buat kira-kira tu. Kita kena pastikan kita ada, gaji kita kena ada. Kita dah penat. Buka kedai memang penat gila. Saya faham. Okey, penat gila. Jadi kita kena pastikan kita ada gaji kita dah cukup. Kita kena buat usaha kita tu, tenaga kita, our resources yang we have pulled out tu semua kena berbaloi lah. Betul. Jadi dengan apa yang ada tu baru kita tambah. Lepas tu kita tak bolehlah nak aku nak buat loan 1 juta baru aku nak buka kedai. Itu agak bahaya. Pasal loan tu kena bayar. Lagipun interest rate tengah tinggi. Yes. Hati-hatilah di situ. Itu saja masa yang kita ada Weavies. Kan saya pun banyak benda saya boleh korek rahsia-rahsia kejayaan Weavies banyak. Yang paling penting tekad, kita kena nekat untuk kita sentiasa maju ke hadapan. Apatah lagi pada tahun 2023 ni memang agak mencabar dengan ekonomi yang tidak menentu. Terima kasih banyak-banyak Vivin kerana sudi bersama dengan kita hari ini berkongsi tips bagaimana nak kena kental, cekal dan segala-galanya untuk kita survive dalam dunia perniagaan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, kita